Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua anak murid cikgu 3 Alfa Robi sekalian. Apa khabar anak-anak murid? Cikgu harap anak-anak murid berada dalam keadaan yang sihat bersama keluarga tercinta. Okey, untuk hari ini cikgu rasa cikgu tak panjang sangat nak terangkan tentang tajuk KPS kita. Mengenai satu lagi ada dua lagi. Tapi yang ni yang keduanya, iaitu mengenai pembuli ubah. Okey. Sebelum kita masuk tajuk hari ini, kita ulang kaji sikit tajuk minggu lepas, iaitu kita belajar mengenai pembuli ubah. Apa dia anak-anak? Pembuli ubah dimanipulasi. Okey. Okey, cikgu dah terang dah. Kita dah bincang dah tentang apakah pembuli ubah manipulasi, apa yang kena ada dalam tu, apa dia. Kemudian cikgu andaikan tiga beradik pembuli ubah ni, iaitu Abang Long, pembuli ubah manipulasi, Abang Ngah, pembuli ubah di bergerak balas, PG, dan adik pembuli ubah dimalarkan. Okey, sekarang kita pergi ke keduanya. Keduanya iaitu Abang Ngohnya, iaitu pembuli ubah bergerak balas. Okey. Okey, anak-anak. Pembuli ubah bergerak balas ni dia kita andaikannya ialah dia adalah Abang Ngah. Abang Ngah. Apa ciri-ciri Abang Ngah ni? Kita andaikanlah. Abang Ngah ni dia kena bergantung dekat dengan Abang Long dia. Tak ada Abang Long dia tak boleh dia bergantung harap pada Abang Long dia. Kalau tak ada Abang Long dia tak boleh nak dapatkan bantuan. Tak ada Abang Long dia tak boleh dapatkan apa macam Abang Long dia apa yang Abang Long dia buat, dia mesti kena ikut. Macam itulah dalam pembuli bergerak balas ni. Apa-apa yang orang kata terjadi kepada pembuli ubah dimanipulasi akan memberi kesan kepada pembuli ubah gerak balas. Sebab apa? Pembuli ubah manipulasi ni ialah apa yang dah diubah. Apa yang berubah dalam pembuli ubah manipulasi akan memberikan kesan kepada pembuli ubah bergerak balas. Okey, apa dia pembuli ubah gerak balas ni? Cikgu gunakan PG dia boleh PB pun boleh. PB pun boleh tapi cikgu lebih selesa guna PG. Okey, apa dia pembuli ubah gerak balas ni? Senang saja dia. Dia ialah sesuatu yang diperhati, ataupun apa yang dilihat, sesuatu yang diukur, sesuatu yang disiasat ataupun sesuatu yang direkod selepas penyiasatan atau hasil dalam suatu penyiasatan. Okey, dia macam ni. Contoh situasinya ialah kita tanam pokok A dan pokok B. Okey, kita tanam pokok A, pokok B. Okey, kita tanam pokok A, kita letakkan di luar rumah dan pokok B pun kita letak di luar rumah. Okey, kemudian kita siram untuk pokok A setiap hari selama 7 hari, tetapi pokok B kita tidak siram selama 7 hari. Maksudnya pokok A menerima kehadiran air, pokok B tidak menerima kehadiran air selama 7 hari. Kemudian kita nak tengok apa yang dah berlaku terjadi kepada pokok tersebut selepas seminggu. Itu yang kita nak tengok, kita nak perhati, kita nak ukur, kita nak siasat, kita nak rekod tentang apa yang berlaku tentang pokok A dan pokok B. Jadi dalam 7 hari itu apa yang berlaku kepada pokok A? Keadaan pokok A akan kelihatan subur. Keadaan pokok A kelihatan subur. Manakala keadaan pokok B kelihatan layu ataupun mati. Itu maksudnya pembuli ubah gerak balas. Contoh lain kita letakkan tikus dalam 2 bekas. Yang cikgu terangkanlah nanti ada contoh. Tak apalah cikgu nanti kita tengok contoh. Tak apalah ni tentang tikus tu ada soalan nanti kita tengok contoh. Okey, kita pergi seterusnya. Dalam bergerak balas ni
akan wujud dalam 4 keadaan yang cikgu dapatkan pastilah. Setakat ni untuk bukan apa, banyak lagi contoh-contoh yang ada dalam pembuli gerak balas ni. Tapi demi untuk memberi pemahaman awal kepada awak, cikgu terangkan dalam bentuk tiga bentuk ni lah. Satu, gambar atau gambar rajah yang mempunyai data, maklumat data. Yang kedua, jadual. Yang ketiga, graf. Dan keempat, ayat. Okey, kita pergi yang persatu. Okey, untuk gambar rajah, gambar rajah. Contohnya ni, cikgu abang tadi lah. Cikgu bagi tahu tadi, tikus. Contohnya tikus. Kita banyak kali dah gambar rajah dalam soalan ni yang cikgu bagi dalam pembuli ubah. Okey, untuk tikus, apa dia pembuli? Sebelum ni kita dah belajar. Kita dah belajar tentang PM dia. PM dia apa dia? Apa yang berbeza dia? Apa yang tak sama ialah kehadiran makanan. Sebab X tak dapat makanan, Y dapat makanan. Jadi kehadiran makanan. Jadi apa dia pembuli ubah bergerak balas dia? Pembuli ubah gerak balas dia. Apa yang kita nak perhati? Takkan kita nak perhatikan bekas ni, bekas kaca ni. Takkan kita nak perhatikan kasar dawai ni. Takkan kita nak perhatikan botol air ni. Okey, jadi apa yang kita nak perhati ialah tikus. Okey, tikus lah. Semestinya tikus. Jadi kita dah belajar sebelum ni kena ada dua perkataan iaitu parameter dan objek. Jadi objek dia ialah tikus. Jadi apa yang kita nak perhati? Selepas satu tak dapat bekas makanan, satu tak dapat makanan, satu tak lagi dapat makanan, kita sudah pasti nak tengok sama ada tikus X ni hidup. Tikus Y ni hidup ke mati, ataupun tikus X ni boleh hidup ke mati. Jadi kita boleh katakan apa dia pembuli bergerak balas dia? Kena ada dua perkataan. Keadaan tikus. Keadaan tikus. Kemudian soalan contoh 2. Pokok ni. Jadi sebelum ni cikgu dah bagi soalan dia. Okey. Kena ada wujud dua perkataan dalam pembuli ubah ni. Apa dia pembuli gerak balas dia? PG dia. Pokok. Objek dia pokok. Objek pokok. Okey, nak. Jadi pokok P dapat cahaya matahari. Pokok Q tak dapat cahaya matahari. Jadi apa yang nak diperhatikan? PM dia kehadiran cahaya matahari. Betul tak? Sebab satu pokok P dapat cahaya matahari, pokok Q tak dapat cahaya matahari. Jadi apa yang nak diperhatikan, apa yang nak lihat, apa yang diukur ialah sudah pasti tentang pokok. Jadi kita nak tengok apa dia? Jadi kita nak tengok, sudah pasti kita nak tengok pokok mana yang hidup atau pokok mana yang dah mati. Jadi kita boleh katakan keadaan pokok. Kita nak tengok sama ada pokok P boleh hidup ataupun pokok Q boleh hidup. Jadi kita nak tengok PG dia, pembuli ubah bergerak balas dia, apa yang diukur, apa yang nak dilihat ialah keadaan pokok. Kemudian contoh 3. Apa dia punya PG dia? Objek dia anak pokok. Objek dia anak pokok. Jadi kita contohnya pokok A, pokok B. Jadi selepas seminggu kita tengok anak pokok A dia 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 anak pokok. Manakala pokok B 3 saja. Jadi selepas seminggu contohnya kita nak tengok apa berlaku kepada anak pokok bekas A, anak pokok pasu A dan anak pokok pasu B. Jadi kita nak tengok sebab ini tajuknya ruang. Melibatkan ruang pokok untuk berebut nutrien dia, nak berebut ruang, nak berebut cahaya matahari. Jadi kita nak tengok dalam masa contohnya seminggu, pokok mana yang siapa yang lebih tinggi. Jadi kita boleh katakan tinggi. Jadi PG dia ialah tinggi anak pokok. Okey.
lepas seminggu apabila contohnya dia selalunya soalan pembuli ubah gerak balas ni dia akan bagi satu tempoh ataupun satu masa ataupun jangka masa untuk kita lihat apa yang berlaku terhadap sesuatu penyiasatan itu. Okey, seterusnya jadual. Jadual ni dia lebih senang. Dia lebih senang kita nak kena pasti, iaitu contohnya dia soalan jadual jadual menegak. Contohnya soalan satu, contoh jadual satu, jadual menegak ni sebelah kiri PM, sebelah kiri mestilah PB atau PG. PM ni kita dah belajar dalam minggu lepas, pembuli ubah manipulasi. Sebelah dia mestilah pembuli ubah gerak balas. Kalau jadual bergerak, jadual menegak ni. Contohnya soalan ni, PM dia bilangan mentol. Pembuli ubah gerak balas, pembuli ubah gerak balas PG dia kecerahan mentol. Okey, jadual yang kedua, jadual melintang. Atas dia PM, bawah dia mesti PG. Kita dah belajar dah minggu lepas PM. Dan bawah dia PG dia. Jadi inilah PG dia, isi padu air. Yang ni PM dia, ni PG dia, isi padu air. Okey. Untuk jadual ni, jadual ni, tiga jadual menegak ni, 1, 2, 3, hujung dia mesti pembuli bergerak balas. Bergerak balas yang contoh 3. Dia punya apa yang diperhatikan, apa yang diukur, maksudnya apa keputusan terakhir untuk sesuatu penyiasatan itu. Jadi apa hasilnya yang terakhir. Jadi apa yang diperhatikan, apa yang diukur, inilah PG dia. Number of days ataupun bilangan hari. Okey, itu dalam bentuk jadual. Contohnya inilah. Jadi pada jadual ni, jadual menegak ni, sebelah kiri dia mestilah contohnya PM. Sebenarnya inilah PG masa. Masa ni PG. PG cikgu dah terangkanlah PM Okey, yang ni PM. Sebelah kanan dia keputusannya apa yang diperhatikan. Inilah pembuli ubah gerak balas PG. Okey, cikgu terangkan ni. Okey. Ini PG kan. PG. Okey, PG. Okey, kemudian kita tengok contoh lagi. Contoh 3. Yang ni PM, pembuli ubah manipulasi. PG dia inilah jumlah ayunan. Jumlah ayunan. PG. Okey, yang ni PM. Sebelah ni jadual menegak ni. Ni PG, pembuli gerak balas. Sama juga untuk jadual menegak, atas dia PM, pembuli ubah manipulasi, bawah dia PG suhu air. Okey. PM, atas PM. Contoh 6, bawah dia pun PG. Ni PG. Masa. Okey. Masa. Kemudian atas ni PM, masa. Bawah ni PG, panjang bayang-bayang. Contoh 7, panjang bayang-bayang ialah PG. Okey, PG. Okey. Kemudian untuk graf lagi senang. Graf ialah kita tengok, cikgu dah abang dah minggu lepas, apa yang L. Apa yang tidur, apa yang duduk terlentang itulah PM. Kita guna konsep L, huruf L. Yang tinggi, yang duduk tinggi menegak tu ialah PG. Jadi untuk PG dia, untuk soalan satu graf, PG dia ialah masa. Okey. Contoh 2, PG dia ialah, kita tengok sebelah menegak dia, PG dia ialah bilangan gajah. Okey. Soalan 3, contoh 3, PG dia bilangan helang. Okey, inilah PG, pembuli ubah gerak balas. Apa yang kita nak lihat, apa yang kita nak ukur. Okey, itu contoh soalan graf. Okey, sekarang kita pergi yang terakhirlah. Contoh ayat. Ayat ni kena baca betul-betul, kena faham betul-betul lah. Okey, kena baca betul-betul. Okey, sekolah dia lebih senang. Selalunya dia akan berada, soalan dalam soalan ayat ni, bentuk ayat ni, PG-nya selalu dia akan berada dalam ayat terakhir ataupun ayat kedua terakhir. Macam mana cikgu kita tengok apa yang macam mana nak cari dia, kita tengok. Okey, contohnya dalam contoh 1 untuk ayat
Sekumpulan murid menjalankan kajian tentang keperluan asas tumbuhan. Pokok kembung P disiram manakala pokok Q tidak disiram. Okey, pokok P disiram, pokok Q tidak siram. Inilah kehadiran air. Ini adalah PM sebab berbeza. Satu dapat air, satu tak dapat air. Jadi pembuluh pembuluhan manipulasi dia, apa yang berbeza ialah kehadiran air. Jadi kita nak tengok apa dia PM dia, PG. Apakah PG dia? Jadi PG dia, kedua-dua pokok kembung tu diletakkan di bawah cahaya matahari. Keadaan pokok. Inilah ayat keyword untuk pembuli ubah bergerak balas. Keadaan pokok. Dia selalunya berada dalam ayat terakhir ataupun kedua terakhir. Jadi PG dia ialah keadaan pokok. Macam mana kita boleh tahu? Sebab dia bagi tempoh selama 1 minggu. Yang ni nak diperhatikan. Diperhatikan. Kita dah dapat tadi apa dia pembuli gerak balas, apa yang diukur, apa yang diperhatikan, apa yang dilihat. Okey. Kemudian contoh 2, Rajah 2 menunjukkan satu uji kaji dan dijalankan oleh sekumpulan murid. 2 tikus yang sama saiz dimasukkan ke dalam X dan Y. Keadaan tikus diperhatikan selepas seminggu. Inilah pembuli ubah bergerak balas. Keadaan tikus. Keywordnya selalunya keadaan dan tempoh ataupun perkataan diperhatikan dan tempoh berapa lama dia menjalankan penyiasatan itu. Sebenarnya dalam soalan ni selama seminggu lah. Jadi PG dia ialah keadaan tikus. Okey, kemudian untuk contoh 3, Rajah 1 menunjukkan perhatian terhadap ni gambar dia masuk sikitlah gambar Rajah. Ni contoh soalan sebenar lah. Rajah 1 menunjukkan pemerhatian terhadap pokok dalam pasu X dan pasu Y dalam selepas 2 minggu. Kemudian kita tengok pasu X dia bubur tanah kebun, pasu Y dia bubur tanah liat, pasu Z dia bubur tanah pasir. Jadi apa berlaku selepas 2 minggu, kita tengok pokok dalam pasu X saiz dia lebih tinggi, lebih tinggi, yang paling tinggi, yang tertinggi, paling tinggi. Yang kedua, yang ni yang pasu Y, yang ni yang sederhana tinggi. Yang ketiga, untuk pasu tanah pasir, dia yang paling rendah. Okey. Jadi kita boleh katakan apa dia? Semuanya berbeza saiz. Tapi yang berbeza yang apa semua yang apa yang diubah ialah jenis tanah. Ada tanah X, tanah kebun, tanah Y, tanah liat, tanah dalam pasu Z, tanah pasir. Jadi selepas seminggu saiz pokok, tinggi pokok ni berbeza-beza. Jadi apa dia pembuli ubah gerak balas dia? Kita boleh katakan objek dia ialah pokok. Jadi yang berbeza, yang kita nak yang diperhatikan ialah yang apa yang berlaku tinggi pokok. Inilah yang diperhatikan, tinggi pokok selepas 2 minggu. Okey, untuk contoh terakhir, Rajah 2 menunjukkan 2 jenis rod diletakkan dalam bekas X dan Y. Ini kena fikir sendiri. Yang ni dia agak awak kena fikir dalam sikit. Yang ni tentang bahan. Bahan. Di mana dalam cawan X air panas, dalam cawan Y pun air panas. Tetapi dalam cawan X dibubuh rod besi dan dalam cawan Y dibubuh rod kaca. Jadi contohnya mungkin dia rendam ni dalam masa 10 minit. Dalam masa 10 minit. Jadi apa yang nak diperhatikan? Apa yang nak diperhatikan tentang eksperimen ni? Apa yang kita perhatikan? Jadi dalam PG dia, pembuli bergerak balas dia, PG dia ada 2 perkataan. Objek dia apa dia? Objek dia apa dia? Objeknya sudah pastinya rod besi. Rod. Satu rod besi, satu rod kaca. Jadi apa nak perhatikan? Suhu. Suhu rod. Maksudnya suhu rod. Mana satu yang bukan suhu rod lah. Maafkan cikgu. Cikgu nak kena ubah ni sana. Okey, bukan suhu rod lah. Bukan suhu rod. Ini adalah keadaan rod. Keadaan rod. Kita nak tengok rod mana yang lebih
panas suhunya. Drop mana yang lebih orang kata yang mana lebih panas, yang mana satu, rod mana yang kurang panas. Itulah. Okey. Itu contoh-contoh. Okey. Okey dah. Itu contoh-contoh soalan dalam pembuli buah bergerak balas. Okey. Okey, cikgu rasa setakat itulah untuk hari ini pembuli buah bergerak balas. Untuk minggu hadapan cuti ya. Minggu hadapan cuti pertengahan penggal kedua. InsyaAllah kalau bersambung lagi, kalau kita masih lagi berkelas secara PDPR, lepas cuti persekolahan penggal, selepas cuti sekolah seminggu hadapan, kita akan sambung lagi untuk kita kenal seorang lagi adik-beradik dia, iaitu adik dia. Adik pembuli buah bergerak balas ni. Selepas tu kita akan masuk sikit tentang pemerhatian. Sebab pembuli buah dimalarkan, adik dia ni, dia senang saja. Dia simple saja. Sebab apa? Dia kalau dalam satu soalan tu, dia pembuli buah dimalarkan ni, PMR ni, kalau ada okey, kalau tak ada pun okey. Dia macam adik lah. Kalau kadang-kadang dia ada okey, kadang-kadang kalau dia tak ada pun okey juga. Dia macam tu lah pembuli buah dimalarkan ni, PMR. Jadi insyaAllah selepas cuti persekolahan minggu hadapan, cikgu akan sambung tentang pembuli buah dimalarkan, PMR, dan satu lagi topik dalam KPS iaitu pemerhatian ataupun satu lagi cikgu tambah lagi inference. Tengoklah mana-mana yang sempat. Okey. Jadi cikgu rasa setakat itulah PDPR kita pada pagi ini. Diharapkan apa yang cikgu sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada awak semua, dan cikgu harap awak jaga diri, jaga kesihatan, duduk di rumah, buat kerja yang cikgu bagi. Dan sebelum tu kehadiran akan dikira melalui kuis sains 4 yang awak akan jawab dalam ni. Soalan kuis 4 ni yang cikgu akan berikan dalam grup WhatsApp 3AF nanti. Okey nah? Okey. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih dan cikgu mohon maaf jika ada kesilapan bahasa, ketelenuran perkataan semajang cikgu PDPR pagi ini. Jadi cikgu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.